Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Ramli kita tadi, kita telah dimaklumi tentang genapnya umur guru-guru kita. Salah seorangnya Tuan Guru Syekh Fahmi hafizahullah ta'ala yang sudah menjangkau umur 63 tahun. Tuan Guru Syekh Nuruddin muda setahun kot. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dan panjangkan umur kita di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara mereka dan memelihara kita daripada segala keburukan di dunia dan di akhirat dengan berkat Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni kitab ni mau sampai tak mana? Dua ni. Ada tanda. Yang ni dulu kan, yang ni dulu. Satu ya. Yang ni tak pasal. Kita baca dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat berapa itu? Muka surat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 19 nombor 18. Doa yang ke-18 riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis Imam, doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi takhrij ataupun penjelasan tentang doa ini terdapat pada muka surat 160. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi la ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika menghadapi penderitaan doa berikut. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang Maha Agung. Al-Azim, Maha Agung pun boleh, Maha Mulia pun boleh. Dan doa ini kita baca ketika sifat mulia ini kita baca ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Al-azimi, Maha Mulia atau Maha Agung. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang Maha Mulia, lagi Maha lemah lembut, ataupun setengah disebut Maha sopan santun. Kalau kita baca dalam
tafsir pimpinan Ar-Rahman ada satu dua terjemahan kepada perkataan Al-Halim, salah satunya Maha Lemah Lembut. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, tiada Tuhan melainkan hanya Allah, Tuhan kepada arasy yang mulia. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah, Tuhan kepada 7 lapisan langit dan Tuhan kepada 7 lapisan bumi. Dan Tuhan kepada arasy yang mulia. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Muslim, annahu qala rabbus samawati wal ardi, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun. Nabi SAW apabila menghadapi kesedihan, baginda membaca doa tersebut dan ditambah di hujungnya la ilaha illallah Rabbul Arshil Karim. Jadi doa yang ke-18 ni datang daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ulang banyak-banyak ketika kita berada dalam kesedihan. Dan dia juga saya sebut dulu dalam kitab Doa Tok Kenali. Ada saya sebut doa ni yang sama. Jadi 3 bentuk tahlil. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kalau kita bertemu dengan 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah ini, setengah orang dia hantar satu wirid. La ilaha illallah adadul ayyam wad duhur, la ilaha illallah adad, tiada Tuhan melainkan Allah sebanyak bilangan hari-hari, sebanyak bilangan buah-buahan, sebanyak bilangan daun-daun, macam-macam wirid tu. Yang tu terkenal di negara Yaman. Apabila mai 10 yang akhir, yang awal daripada bulan Zulhijjah, wirid ini diamalkan dan disebar-sebarkan. Jadi wirid itu datang daripada ulama, tetapi ia berbentuk pujian yang banyak bilangan. Seperti kita baca dalam Dalailul Khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adar ramli wal hasa. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi SAW sebanyak bilangan pasir dan batu. Maka tak boleh bilang. Adara qatril matar, sebanyak bilangan titisan air laut, air hujan. Ada orang puji Allah dengan menyebut bilangan-bilangan yang tidak terhitung. Mana hujah dia? Hujah dia Nabi SAW pernah memuji Allah sedemikian, iaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian hanya tertentu baginya, adada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya, adada khalqih, wa ridha nafsih, dan sebanyak bilangan keridaan dirinya, wa ridha nafsih, wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arasnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak bilangan dakwat kalimah-kalimahnya. Kalimah-kalimah Allah ini tidak terhitung, hanya Allah yang tahu banyak mana. Kerana Quran kata law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jika seluruh air laut dijadikan dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, nescaya akan habis air laut itu sebelum habisnya kalimah-kalimah itu ditulis. Sekalipun kami datangkan sekali ganda, 2 kali ganda kepada air laut yang kering itu, lanafidal bahru, nescaya akan habis kering air laut, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum berhabis kalimah-kalimah Tuhanku.
Walau ji'na bimislihi madada, sekalipun kami datangkan seumpamanya bilangan ayat dakwat itu. Jadi ambil seluruh ayat laut di dunia jadikan dakwat, tulis kalimah Allah, ayat laut habis, kalimah Allah tak habis. Ambil lagi sekali ganda, ayat laut habis, kalimah Allah tak habis. Kalimah-kalimah Allah ini hanya Allah yang tahu bilangan banyak mana. Maka kita puji Allah adada kalimatih, ujung dia, sebanyak bilangan kalimah-kalimahnya, yang menyebabkan pahala kita pun tak terhitung. Tu contoh yang setengah orang baca, setengah orang tak baca, setengah orang hafal, setengah orang tak hafal. Kalau dia tanya, Ustaz, hang baca ke tak? Saya pun kadang baca, kadang lupa. Padahal wirid itu digalakkan kita baca tiap-tiap pagi. Siapa baca wirid itu 3 kali setiap pagi, pahalanya seperti berzikir daripada subuh sehingga duha. 2 jam pahala baca, tak sampai 2 minit. Yang kita pakat baca iaitu bacaan ketika i'tidal. Tu juga banyak. Kita kata apa dalam i'tidal? Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya bagimu segala pujian. Mil as-samawati, sepenuh 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit. Mil as-samawati wa mil al-ardi, dan sepenuh 7 lapisan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki. Wa mil ma, dan sepenuh segala sesuatu, ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki, min syai'in, daripada sesuatu, ba'du, setelah langit dan bumi. Setelah langit dan bumi, arash dan sebagainya. Jadi memuji Allah dengan sepenuh langit. Macam mana memuji Allah dengan sepenuh langit? Pujian ini bukan benda berketui, bukan benda tongkoi. Pujian adalah satu lafaz, satu kata-kata yang dilahirkan melalui perasaan kita memuji yang berhak dipuji. Dan yang paling terpuji ialah Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata, kalaulah pujian itu boleh dibentuk seperti benda, seperti buku, seperti mikrofon, seperti meja, seperti botol, seperti gelas, maka pujian itu saya nak susun sampai penuh langit, penuh bumi 7 lapis dan lebih daripada itu. Kalau pujian itu berbentuk benda yang boleh disentuh, boleh dilihat dan boleh disusun, maka saya nak susun sepenuh 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Dan lebih daripada itu. Lebih daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kerana ujung dia berbunyi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki setelah langit dan bumi. Maka pahala yang kita dapat terlalu banyak kerana kita puji Allah begitu banyak. Akhirnya dalam hadis kata, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Puji Allah sepatah itu memenuhi timbangan. Pasal apa? Pasal kita puji Allah itu dengan pujian yang ganjarannya begitu besar. Maka orang yang semayang ni pahala begitu banyak, orang tak semayang dosa begitu banyak. Kerana dalam semayang tu terlalu banyak kelebihan yang Allah bagi. Salah satunya wirid yang kita baca, zikir yang kita baca ketika i'tidal. Dengan kita puji Allah sepenuh 7 lapisan langit dan sepenuh 7 lapisan bumi dan lebih daripada itu. Jadi kita akan jumpa, lagi kalau ada masa saya hantar satu kata-kata, satu wirid yang dibaca di Yaman yang lebih kurang kita baca di sini. Cuma hak kita baca sini apa? La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Hak tu la ilaha illallah sebanyak bilangan sekian. La ilaha illallah sebanyak bilangan sekian. Ada lebih kurang 20 ataupun 30 baris, 30 pujian yang digunakan untuk memuji Allah, khususnya pada 10 yang awal
pada bulan Zulhijjah. Dan kita alhamdulillah umur panjang, Allah izinkan kita untuk menempuh 10 Zulhijjah ni. 10 Zulhijjah ni sebahagian ulama kata disumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin ashri. Demi fajar dan demi malam yang 10. Malam 10 itu malam dan siang 10 Zulhijjah yang awal. Dan ada kitab kata sunat puasa. Kita mampu puasa, kita puasa. Tak mampu puasa, kita ambil yang last. Hari Arafah. Hari ke-9. Siapa puasa hari Arafah diampunkan dosa selama 2 tahun. Yang tu kita ambil. Kena pula raya Jumaat. Puasa hari Arafah hari Khamis. Hari Khamis depan hari Arafah. Arafah pun tak macam Arafah lepas-lepas. Pasal banyak orang tak boleh pergi haji. Hak pi pun dia berkata macam mana. Atau melontak kirim ke orang ke macam mana. Wallahu'alam. Yang jelasnya kita raya tahun ni, raya puasa, raya haji belain daripada seumur hidup kita sebelum ini. Raya puasa pokok ni pakai baca khutbah habis. Baca khutbah separuh, baca doa seorang lain. Tarawih pun pakai jadi tu imam, jadi tu bilai habis. Ni nak korban pula macam mana ni? Yang penting kita syukur kita boleh duduk pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, yang amal kebajikan padanya digandakan. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbad lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah. Antara ma min ayyamin al-'amalu fiha afdalu min yaumil 'ashr. Ada hadis kata di antara amalan yang terbaik ialah amalan pada hari-hari pada bulan Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, yang diisi dengan puasa, yang diisi dengan qiyamul lail, yang diisi dengan kasratuz zikr, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara sahabat yang melakukan amalan berpuasa pada awal Zulhijjah ini ialah Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ada hadis sebut Nabi SAW kana la yada'u siyama tis'i Dzulhijjah, tidak meninggalkan puasa pada 9 Zulhijjah. Riwayat Imam Abu Daud lebih kurang tu. Tis'a Dzulhijjah wa yaum Ashura, hari Ashura, dan 3 hari setiap bulan, Isnin dan Khamis. Jadi qiyamul lail, memperbanyakkan zikrullah. Ada orang dia khatam Quran, dia baca sehari berapa juzuk. 9 hari 10 hari ni dia ambil peluang untuk khatam. Kalau sehari 3 juzuk, 10 hari dia boleh khatam pada awal Zulhijjah ini. Jadi doa yang kita belajar pada pagi ini, doa ini adalah ringkas tetapi dibaca oleh Nabi SAW ketika baginda menghadapi duka cita, baginda menghadapi penderitaan. Jadi kita bila kita sedih, kita duka cita, banyak ubat-ubat, rawatan-rawatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pilih. Salah satunya doa yang kita jumpa. Ada orang sedih dia boleh hilang dengan pertemuan dengan orang-orang tertentu. Kita sedih, kita jumpa orang-orang tertentu, kita buka YouTube, dengar ceramah orang-orang tertentu, hilang duka cita kita. Jadi duka cita kita perlu dirawat. Kerana kita semayang, kita digalakkan doa supaya tidak ada duka cita. Ketika kita sapu muka, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni, macam mana doa dah? Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Doa dia tu. Tak mana doa tu hilang dah. Allahumma azhib, muka surat 93. Muka surat 93 bawah sekali. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna thumma qala ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma
adhhib annil hamma wal hazan. Tu dia punya hadis. Terjemahan dia muka surat 94. Hadis muka surat 93. Terjemahan dia muka surat 94. Adalah Rasulullah SAW apabila telah selesai sembahyang, baginda menyapu dahi baginda dengan tangan kanan, kemudian membaca, "Daku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, hilangkanlah ataupun hindarkanlah, jauhkanlah daripadaku duka cita dan kesedihan." Doa ini disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya Munyatul Musalli. Disebutkan oleh Syekh Al-Banjari, Syekh Husin, Tuan Husin, bukan Tuan Husin, pengarang kitab Hidayatus Sibyan. Tuan Husin Tuan Husin Al-Banjari dalam kitabnya Hidayatus Sibyan, ketika membahaskan tentang sapu muka. Tuan Husin Al-Banjari ni ulama besar, karang kitab banyak, beberapa buah. Kuburnya di Titi Gajah. Dia mula buka pondok di Kedah, di Batu 16 Padang Lumat. Lepas tu ada masalah sikit, dia tinggal pondok tu kat Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Dia pindah pergi buka di Pokok Senar, keluar pada Kedah, buka di Pokok Senar. Masa dia buka di Pokok Senar tu, ramailah yang mengaji kat dia. Antaranya Tuan Guru Syekh Mahmud Bukit Besar tu pergi mengaji kat dia. Dan dia melahirkan seorang anak yang hebat. Anak dia Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Kemudian, lah ni cucu-cucik lah yang ke belakang. Bila dia mati, dia dikebumikan di tempat dekat airport, masjid Titi apa? Titi Gajah. Titi Gajah. Di situlah dikuburkan Tuan Guru Tuan Husin yang mengarang beberapa buah kitab. Salah satunya kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab tu ada doa ni. Ketika sapu muka, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hindarilah, jauhilah daripadaku segala duka cita dan sedih. Ajak anak-anak kita baca doa ni, kita pun baca supaya hati kita tenang, hati kita bahagia. Tapi jangan tanya orang mazhab belah nu, belah tak apa mazhab, mereka kata ni hadis dhaif, hadis yang terlalu lemah, tak saduk amai, sapu muka tu pun salah, baca doa pun tak ada. Habis kita jumpa agak hadis, dia kata tak ada, tak mau tu. Habis-habis kat depa. Kita pakai hak kitab kita. Okay, jadi hadis ni dalam kitab apa ni? Dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Hadis ni terkandung dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Kemarin saya pergi jumpa doktor nak bincang. Dia kata ada orang bagi cadangan buat satu risalah tentang Datuk Syekh Zakaria Wan Besar. Dia mati meninggalkan puluhan karangan. Tapi tak ada orang buat lagi. Kemudian dia cadang kat saya, buat satu tokoh, ambil gambar belakang ni, buat sumbangan dia terhadap apa-apa. Tuan Guru kita Syekh Nuruddin, ada orang Pulau Pinang, buat satu risalah, master ke PhD saya tak pasti, cuma dia jumpa saya. Tajuk dia, sumbangan Tuan Guru Syekh Nuruddin dalam dakwah. Siap satu risalah, dapat tesis ke dia, dapat sijil dia. Sama ada MA atau PhD saya tak pasti. Cuma risalah tu saya salah seorang yang dia bertemu juga dan saya bagi beberapa maklumat. Jadi boleh kena buku dia ada kita cari satu tajuk. Jadi saya fikir sama ada kitab azkar ataupun kitab ni. Jadi kalau kita azkar, mungkin saya akan takhrij hadis-hadis yang dikatakan dhaif untuk penambahan maklumat. Jadi tengah nak kena sembahyang istikharah tu, pilih yang cenderung belah mana. Sama ada kita azkar Imam Nawawi ataupun saya ambil satu tokoh, saya isi kitab-kitab dia dan memerlukan kepada masa. Mungkin setahun ataupun 2 tahun baru nak siap. Masa saya tulis dulu di Insaniah, saya tulis master 6 bulan.
Pasal apa 6 bulan? Pasal bahasa Arab. Tak ada kalih Melayu. Cangkui semua. Cangkui tanu, himpun. Ni nak kena kalih ke Melayu ni. Wallahu alam sejauh mana dia punya selesai dia. Yang penting tokoh-tokoh ulama yang kadang-kadang masyarakat tak kenal itu perlu diperkenalkan riwayat hidup mereka serta jasa-jasa mereka di dalam memberikan sumbangan kepada ajaran Islam. 2 hari 3 hari lepas saya pergi mengajar di satu tempat. Saya mengajar itu orang tak nak pakai ni. Pakai tu live gitu, jadi tak gaduh nak tapi malam tu saya pergi depan pasang ni. Saya pun cakap. Dalam saya cakap tu saya menyentuh salah satu isu. Saya kata ada orang yang mengaji ni kadang-kadang dia tak pilih guru. Dia tak tengok latar belakang guru. Tak boleh. Kita nak buat rumah pun cari tukang rumah yang berkeahlian. Kita nak makan pun cari tukang masak yang masak sedap. Kita nak pakai baju, kita pakai tukang kedai, tukang baju yang buat elok. Jadi kita mengaji pun kena cari guru yang berlatar belakangnya elok dan aliran dia elok. Lepas tu saya kata tak boleh kita nak mengaji ni mengaji kat tukang masak. Dia kerja dia tukang masak di satu hotel, berhenti jadi ustaz mengajar rata. Tak boleh kita nak mengaji kat pilot. Saya kata tu. Akhirnya orang tak hantar satu tulisan. Beberapa sekian bid'ah yang ditulis oleh seorang penulis, dia bukan latar belakang agama asalnya. Saya baca bid'ah tu, macam-macam semua kena kat kita. Baca usalli bid'ah, baca aqidah bid'ah, baca tentang tahlil bid'ah. 400 muka surat lebih. Tulisan yang dia hantar mai kat saya. Saya kata tu dia kalau orang tak jawab ni pakai bid'ah habis. Dia kata melafazkan niat itu bid'ah. Yang kata melafazkan niat itu sunnah, imam-imam besar, Imam Mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Mai dia kata orang kampung duk usalli, duk melafazkan niat itu bid'ah. Dia bukan menyalahkan orang kampung, tapi hakikatnya dia menyalahkan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata disunatkan melafazkan niat. Dia kata siapa kata melafazkan niat itu sunat? Tak betul. Dengan Imam Nawawi dia salahkan. Akhirnya orang yang terlibat dengan aliran itu dia sebar dalam masyarakat berkelahi lah. Hak berkelahi luar surau pasal lain. Hak berkelahi dalam masjid dan surau pasal ibadat. Hak berkelahi luar masjid surau pasal politik, pasal bendang, hang maluk lajak pasal masuk petak aku masuk petak hang. Pasal lembu hang makan rumput aku, pasal lain. Tapi hang mengaji berkelahi dalam masjid surau ni pasal nak usolli tak usolli, nak baca isi malam Jumaat tak baca isi malam Jumaat. Maka kesimpulan dia, kita yang mengaji, kita kena ada jawapan. Quran kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil bercakap dengan mereka, mereka ucapkan dengan kata-kata yang selamat. Kata ulama, selamat daripada dosa, selamat daripada celah, selamat daripada buruk akibat, dan menyelamatkan orang yang berkata dan orang yang mendengar daripada jalan yang salah. Maksudnya kita mengeluarkan kata-kata yang berbentuk fakta dan hujah yang kukuh supaya orang hak tak betul boleh terima, orang hak duk amal boleh teruskan dengan senang hati. Ayat dalam surah apa? Surah Al-Furqan. Di akhir surah Al-Furqan. Hari apa pokok ni saya forum dengan Mufti Pahang. Hari Sabtu Ahad. Hari Sabtu. Depa mai abang ustaz, jom kita forum dengan Mufti Pahang. Mufti Pahang seorang, saya yang kedua, yang ketiga Ustaz Wadi Anwar. Saya kata buat macam mana duduk Pahang, kita duduk sini. Online ustaz, online. Kita tak tahu online tak benar. Kita duduk terus mengajar ni. Akhirnya mai seorang di rumah bantu. Kami setting apa semua, duduk ustaz cakapnya. Maka dalam perbincangan tu saya ditanya tentang beberapa isu berkaitan dengan pondok. Saya sebut last kali antara yang saya sebut situ,
sekiranya kita berada di dalam jalan yang betul, ahli sunnah wal jamaah, kita ikut mazhab Syafi'i, kita mengamalkan ilmu tasawuf yang betul, tasawuf yang bersinar, yang murni, kita kena usaha supaya kita mengamalkan firman Allah di akhir surah Al-Furqan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang dekat dengan Allah ini, di antara sifat dia, apabila dia berhadapan dengan orang jahil itu sama ada orang yang tak tahu, ataupun orang jahil itu orang yang tak bersopan, ataupun orang jahil itu orang yang sufaha, kata dalam huraian hadis, orang-orang yang bodoh ataupun orang yang kurang sopan. Qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang selamat. Kata-kata yang selamat, kata-kata yang selamat daripada keburukan, kata-kata yang berbentuk hujah yang kukuh tentang permasalahan yang mereka cakapkan, supaya mereka yakin mereka duduk dalam jalan yang benar, dan orang yang mendengar tu boleh menimbang kata-kata mereka, ukur tengok betul kata betul, kemudian mereka ikut kalau mereka rasa betul. Kalau rasa mereka tak betul pun, mereka tak mampu untuk menolak dengan hujah mereka. Jadi kita mengaji ni untuk kita dan untuk keluarga dan masyarakat kita. Kadang-kadang kita nak tarik orang yang alirannya jauh berbeza dengan kita, susah. Kita nak tarik orang Syiah yang siang malam wirid mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, susah. Nak tarik aliran yang siang malam wirid mereka bid'ah. Syiah wirid mereka laknat. Wahabi wirid mereka bid'ah. Anu bid'ah ni bid'ah, anu bid'ah ni bid'ah. Susah apabila terkena penyakit itu. Namun kita ada ulama untuk kita rajak. Contoh saya bagi Ustaz, melafazkan niat itu adalah bid'ah. Tak boleh. Kalau kita baca kitab 4 mazhab, kebanyakan ulama suruh. Takkan kebanyakan ulama yang disebut sebagai jumhur ulama tu tak erti hadis, tak pernah jumpa. Di rumah saya ada satu kitab nama Mawsu'ah Fiqhiyah, tebal dia 45 jilid. Kalau susun daripada ujung meja ni sampai ujung meja tu. Dan disusun dalam bentuk alif, ba, ta, sa sampai ya. Kalau kita timbul satu isu, contohnya isu korban. Korban ni Arab kata udhiyah, bukan tang alif. Timbul isu tentang melafazkan niat. Niat ni Arab kata niat, bukan tang nun. Jadi dia huraian dia daripada 4 mazhab serta dalil daripada ulama 4 mazhab berdasarkan kepada awal perkataan. Jadi alif duk jilid 1, ba duk jilid 2 sampai 45 jilid. Saya tempah di Mesir. Harga dia 1,000 lebih. Harga di Mesir RM1,000 lebih. Harga sini mau 4,000, 5,000 kalau sampai sini. Jadi dalam tu dia bincang bab gambar saja 40 muka surat. Hukum tangkap gambar 39 muka surat. Bab niat berbelah-belah muka surat. Jadi saya baca di situ dia sebut tentang melafazkan niat ini adalah pendapat kebanyakan ulama daripada mazhab-mazhab. Malikiyah suruh, Syafi'iyah suruh. Yang berkata tak gaduh, tak suruh pun kata wajib, kata sunat saja. Jadi tak baca pun tak apa. Yang kata tak wajib, yang kata tak wajib sikit saja, iaitu ulama mazhab Hambali dan sebahagian pengikut mereka. Jadi apabila masyarakat kata sunat, tak sunat, tak apa lagi. Sunat lawan dia bid'ah, kacau. Maka kita dapati bahawasanya aliran-aliran sebegini tumbuh macam cendawan, kuih banyak. Tinggal kita yang nak mengaji ni nak betul kita dan nak betul orang lain. Sebab itu ada seorang dua kawan-kawan kita kadang-kadang orang duk hantar dalam grup WhatsApp, "Ustaz, macam mana ni? Ni depa duk kata ni tak betul." Akhirnya depa minta kita buat klip video seminit 2 untuk membuat penjelasan terhadap isu-isu yang berlaku. Jadi yang terbaru depa hantar 2-3 hari lepas, depa kerat ceramah-ceramah ustaz untuk guru ni dengan ustaz-ustaz tertentu, 2-4-5 gambar. Akhirnya mereka buat kesimpulan melafazkan niat ini adalah benda yang salah, benda tak betul. Yang jadi mangsa orang awam yang tak mengaji
menadah macam kita. Yang tak masuk dalam masjid, tak masuk dalam surau, mengaji dia hanya dalam handphone depan muka dia saja. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan aliran itu. Jadi kita yang mengaji sekurang-kurangnya kita ada hujah dan alasan. Dan kalau tak ada, kita cari lagi. Minta ustaz tolong cari. Kita cari, kita rojok. Lepas tu kita sebarkan kepada masyarakat apa yang telah diamalkan oleh ulama-ulama besar zaman dulu. Dan ulama-ulama sedemikian banyak sudah meninggal dunia. Dan tak berganti. Perginya almarhum Datuk Hamid Tahir. Perginya almarhum Dr. Aziz Hanafi. Perginya almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa. Tu tokoh-tokoh ulama besar Kedah. Hak zaman kita jumpa dia pak. Hak kita tak jumpa Tuan Guru Haji Umar Az-Zuhdi. Pondok Lanai. Antara ulama yang paling terkenal mengaji di Mekah. Balik main mengajak anak murid dapat ilmu berkat dia boleh buka pondok pula kata. Tanya kawan ni mengaji mana? Pondok Lanai. Tanya kawan ni mengaji Pondok Lanai. Salah seorangnya Ustaz Bakang kita. Ustaz Bakang kita berapa tahun mengaji kat Tok Jumat yang mengajar tauhid di sini minggu pertama. Saya dan pergi ziarah. Masa tu tahun 84, 85 dia kata jom kita pergi Pondok Lanai ziarah Tok Guru. Tok Guru dah tak larat dah pergi salam ada minum ayam. Zaman tu kalau tahun 80-an ulama paling terkenal di Kedah Tuan Guru Haji Umar Az-Zuhdi. Kubur dia depan Masjid Parit Panjang. Orang tak pergi ziarah sebelah kubur syuhada Memali. Budaya ziarah kubur ulama ini ada di negara Arab. Di Yaman ada, di Mesir ada, di Mekah tak ada, tak apa nampak. Kita nak pergi ziarah hari Jumaat di Ma'la pun dia tahan. Di Malaysia kurang. Indonesia lebih. Indonesia kita pergi ziarah Wali Songo, 9 wali. Naik bas seminggu. Turun di Surabaya, balik di Jakarta. Ada orang mula daripada Jakarta, penutup di Surabaya. 9 wali songo pergi ziarah. Orang Indonesia banyak jenis tu. Buat rombongan naik bas, pergi ziarah. Dan wali songo yang paling ramai penziarah dia ialah Sunan Ampel di Surabaya. Kalau malam Jumaat tu ayat orang macam laut. Pergi baca Yasin. Budaya ziarah kubur ni ada di Indonesia. Di Fatani saya pergi tak berapa banyak. Di Malaysia tak berapa banyak. Kalau kita pergi Kelantan, kita pergi Pasar Siti Khadijah. Kita pergi taman pantai Rembulan apa tahu? Apa dah? Cinta Berakhir. Ada orang pergi Kelantan, pergi ziarah kubur untuk kenali. Bagus ziarah kubur. Lebih lagi kubur orang alim. Kubur biasa pun kalau kita ziarah. Bagus ni hari Jumaat ni. Hari Jumaat hari paling baik ziarah kubur. Terutama kubur mak ayah kita. Tapi kita tak pergi tunggu hari raya puasa raya haji. Itu pun Wahabi kata bid'ah raya puasa raya haji. Tak pergi terus. Dah lah pergi setahun 2 kali ya. Raya puasa raya haji. Mereka kata ambil tang mana ni? Ada di rumah saya 4-5 buah kitab yang menceritakan digalakkan ziarah kubur hari raya. Salah satu kitab yang saya boleh sebut nama Tanwirul Qulub. Karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. An-Naqsyabandi. Kuburnya di Qahirah. Dekat dengan kubur Tok Guru saya. Kubur masjid dekat-dekat. Saya pergi ziarah kubur dia. Dia sebut itu sunat muakkad ziarah kubur pada hari raya. Nama kitab tu Tanwirul Qulub. Tok Guru pondok dulu dia baca. Kitab tu dia himpun Tauhid, Fiqah, Tasawuf dalam satu kitab. Tanwirul Qulub. Orang tak kenal kitab tu. Orang tak kenal. Yang masih baca kitab tu, saya ingat dalam Kedah ni yang saya tahu, dia mengajak orang, Datuk Syekh Muhammad Badruddin Haji Ahmad. Dia mengajak hari Isnin malam, Selasa di rumah dia, kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kitab Tanwirul Qulub. Ayah dia pesan, kitab ni jangan tinggal, penulis dia ni Tok Wali besar ni. Nama dia Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Disebut di situ, ziarah kubur pada hari raya adalah sunat muakkad. Sunat yang amat dituntut. Ni kita nak jumpa hari raya, kena hari Jumaat pula. Dan kebanyakan ulama menyatakan kalau raya hari Jumaat, semayang raya, semayang Jumaat. Mazhab Hanbali tak payah. Semayang raya tak payah semayang Jumaat dah.
Kita bukan mazhab Hanbali. Jadi pi dua-dua, cuma ringkaskan. Saya lagi tengah hari ni kena tazkirah Jumaat lahir. Tengah tazkirah Jumaat di Masjid Padang Temusu, khutbah Jumaat Masjid Padang Temusu, kuliah Maghrib Masjid Padang Temusu. Hari ni kuliah duha tadi ni. Hari ni 4 program Sungai Petani. 3 Padang Temusu bolot kat dia seorang. Telefon ustaz lagi tazkirah bab korban kot. Ni korban ada 1 jilid kitab. Kemudian khutbah, amalan ni mengajar tu. 3 program. Jadi kita dapati bahawasanya 10 Zulhijjah adalah malam yang istimewa dan siang yang istimewa, yang kita perlu syukur kerana Allah panjangkan umur kita boleh hidup sampai hari ini. Ada orang-orang yang tertentu yang dah meninggal pada masa Covid ni. Saya kenal seorang dua. Salah seorang tu maklum tu, dia pergi dengan kami pergi Chiang Mai Chiang Rai 10 hari 10 malam. Naik bas pergi melawat Chiang Mai Chiang Rai Thailand bulan 12 yang lalu. Meninggal masa Covid pokok ni. Yang iring mayat dia tak apa orang, mayang di rumah dia hantar. Masa pergi sana kenal dia, duk sembang satu bas. Takdir Allah Ta'ala balik. Saya masa tu pergi dengan geng-geng pencin berjalan sambil mengaji. Jadi 10 hari kami pergi tu khatam kitab Bidayatul Hidayah Syekh Fahmi Zamzam Karang. Naik atas bas, baca 5 minit pakai lena, tutup kitab balik. Sampai hotel kuliah subuh baca kitab sambung. Jadi pergi 5 hari balik 5 hari, dalam masa 10 hari tu sempat khatam kitab Bidayatul Hidayah. Walaupun dengar tak berapa minit, lena banyak minitnya. Yang penting khatam atas bas, mengaji atas bas Bidayatul Hidayah. Masa kami pergi Wali Songo, kami khatam kitab hadis 40. 7 hari 7 malam habis hadis 40. Pergi pula ke Aceh, pergi pula ke Batam, 2 tempat pergi khatam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Jadi pengajian sambil berjalan. Ada orang suka ke tu? Ada orang suka kata tak mau berjalan kerana nak mengaji saja. Ada orang nak berjalan saja tak mau mengaji, macam-macam. Jadi kita alhamdulillah sambil kita mengaji, kita dapat beberapa amalan, terutama pada 10 yang terakhir, 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dan seperti mana saya sebut, apabila mai hari raya ni, jangan sampai kita meninggalkan satu sunnah muakkadah kata sebagian ulama, iaitu menziarahi kubur. Walaupun ada orang yang kata saya tak mau pergi hari raya, saya nak pergi tang lain. Raya saya nak pergi raya, cuma hari kubur saya pergi hari lain. Silakan. Benda tu tak salah. Ziarah kubur ni hari-hari pun tak apa. Dan secara umum hadis kata ala fazuruha fa inna tuzakkirul akhirah. Ziarahilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi menziarahi kubur orang Islam secara umum adalah disunatkan. Lebih-lebih lagi orang yang kita ziarah itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang kita ziarah itu penghuni kubur di Baqi'. Orang yang kita ziarah itu penghuni kubur di Ma'la, di tanah suci Mekah, di Madinah. Mereka Allah pilih ambil nyawa mereka di tempat yang suci, dikebumikan di tempat yang mulia. Dan ada jemaah paksi kita Allah Ta'ala pilih meninggal di sana. Meninggal di Mekah, tanam di Ma'la. Meninggal di Madinah, tanam di Baqi' dekat dengan Nabi SAW. Kita sunat berdoa sedemikian. Dalam kitab-kitab azkar ada bab, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah daku di salah satu daripada 2 tanah suci Mekah atau Madinah. Tiap-tiap hari baca doa. Tak tahu mati di Sungai Petani juga, tanam di kubur Sungai Petani. Dapat pahala kita doa. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran macam Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada jenazah yang dikebumikan di Mekah dan di Madinah. Mana dalilnya? Dalil dia hadis Nabi SAW yang berbunyi, man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Maksud dia, barang siapa yang menuntut mencari mati syahid dengan penuh jujur, nescaya Allah sampaikan dirinya kepada kedudukan para syuhada walaupun dia mati atas tilam di rumahnya. Tiap-tiap hari minta, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang yang berilmu, hidupkan aku sebagai ulama, matikan aku sebagai syuhada.
Matikan aku sebagai mati syahid. Siang malam minta doa mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tentu mati atas tilam hospital Sultan Abdul Halim. Dapat pahala mati syahid kalau dia minta dengan penuh jujur. Berdasarkan hadis itu, kita doa supaya kita boleh hafal Quran. Tiap-tiap hari kita hafal sehari 1 ayat, 2 ayat. Dan 3 ayat mati. Inna a'tainakal kautsar, ya ingat. Dapat pahala 30 juzuk. Kenapa? Kerana kita dah doa, kita dah usaha, tiba-tiba tak dan nak sampai kepada target dia, kita mati sebelum 30 juzuk. Sehari 1 ayat saya hafal, sehari 3 ayat saya hafal, sehari 2 ayat saya baca. Dan 15 ayat mati. Quran dah 6,000 ayat lebih. Mati sebagai hafiz Quran. Kenapa? Kerana saya telah berdoa dan berusaha, cuma target saya tak sampai, tapi niat dan kesungguhan ada kepada saya. Begitu juga mati di Mekah Madinah. Buka dalam kita azkar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta kepada Allah agar dimatikan di Madinah, agar dimatikan sebagai mati syahid. Allah bagi dua-dua. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku sebagai pada jalan Engkau, matikan aku sebagai orang yang mati syahid. Matikan aku di negeri Rasulmu di Madinah. Lalu Allah makbul. Ada seorang ustaz, dia kata mati tak mana pun tak kira, yang mati elok. Dia kata Abu Lahab pun mati di Mekah. Abu Lahab mati bila tak beriman, mati Mekah tak terpakai. Jadi ada satu bab sunat berdoa mati di Mekah Madinah. Kita duduk sini, hari-hari kita baca kalau kita ingat. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di salah satu daripada 2 tanah haram-Mu, iaitu Mekah dan Madinah. Tak arti doa Arab, doa bahasa Melayu. Allahumma abidni bi ahadil haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di salah satu daripada 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Dan ada kitab disusun hadis kelebihan mati di Mekah Madinah. Jadi kita nak pergi Mekah pun tak boleh. Covid punya pasal. Jemaah saya nak pergi umrah dengan saya lepas pada haji 2 biji bah. Jemaah Masjid Sultanah campak-campak 2 biji bah. Saya dengan Ustaz Hilmi. Daftar apa semua. Tak tahu, tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi, diberi peluang. Ambil duit balik, 100% dapat duit. Yang kedua, boleh tunda ke bulan 2. Kerana visa dia hidup setahun. Yang ketiga, boleh tunda ke bulan 9. 3 pilihan. Daripada 90 orang tu, yang ambil duit balik, 2 orang ataupun 3 orang yang saya tahu. 2 orang juga. Hal lain semua berkat nak tunda. Sebab saya kata, kita daftar nak pergi Mekah, nak pergi umrah, kita sedang menunggu umrah, tiba-tiba kita mati tengah daftar, kita mati dianggap dapat umrah. Dalilnya ada sahabat yang tak pergi berperang. Rasulullah SAW balik daripada peperangan Tabuk. Rasulullah bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udru habasahumul marad atau fi riwayatin ukhra habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah sana ada sekumpulan manusia, kamu tidak menempuh satu perjalanan naik bukit, turun bukit, melalui lereng bukit, masuk ke dalam lembah, berperang dengan musuh, mereka dapat pahala 100% macam kamu dapat. Kamu perang teruk, dapat pahala perang fisabilillah. Mereka tidur dalam rumah, dapat pahala macam kamu. Kenapa? Kerana mereka dihalang oleh uzur, riwayat lain dihalang oleh penyakit. Dia peniatlah kami kalau kuda dah siap, perang unta dah siap, bekalan dah siap, pedang dah siap, nak pergi perang dengan Rasulullah, tapi tak boleh mangkit sebab sakit, maka dapat pahala 100% perang. Maka kita niat nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, tapi tak boleh pergi sebab dihalang oleh penyakit, dapat pahala umrah, dapat pahala ibadat di Mekah, dapat pahala di Madinah. Sebelum tiba masa kita mati tengah jalan, mati dalam keadaan seperti orang mati Mekah Madinah. Kerana kita niat sedemikian, akhirnya ada orang kata tak ada ambil duit, kita tunda. Nak tunda bulan apa? Paling banyak bulan 9, tak mau bulan 2. Sebab Mekah akan dibuka bulan 1. Bulan 1 masih dekat dengan ni. Bulan 2 dekat lagi. Lepas kata pergi jauh sikit, bulan 7, bulan 9. Tak apa bulan 9 tak apa. Yang penting orang yang ada duit boleh tempah nak pergi Mekah Madinah. Kita tak ada kaitan, tak ada dalam minda kita. Walaupun begitu kita kena niat, kalau Allah murah rezeki mempermudah,
kalau boleh saya nak pergi tiap-tiap tahun Mekah Madinah. Niat saja. Mungkin kita tak boleh pergi dengan sebab duit tak cukup. Mungkin kita tak boleh pergi sebab kesihatan tidak membantu. Tapi niat kita sudah dikira sebagai satu amalan yang baik. Kalau kita mati dengan niat sedemikian, dengan jujur, Allah bagi darjat kepada kita seperti orang yang sudah meninggal di Mekah Madinah. Jadi jangan tinggal baca doa yang saya sebut tadi. Kalau ingat, baca tiap-tiap hari. Ingat Mekah Madinah, baca doa tu. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, matikan daku di salah satu daripada dua tanah harammu, sama ada Mekah ataupun Madinah, serah pada Allah Ta'ala. Kita mati di Malaysia, mudah-mudahan kita dapat anugerah sebagaimana orang yang Allah anugerah mati di Mekah di Madinah. Ada seorang dia Al-Ustaz, saya mengajar di Paksi Sungai Petani, saya Al-Ustaz, tajuk dia Tuhfatul Marid, anugerah mahkota kepada orang sakit. Ada bacaan-bacaan yang saya sebut, dia balik amal. Dia sakit teruk. Bini dia kata memang dia, kadang dia nak main mengaji pun tak boleh. Bini yang main, tolong catit apa yang saya mengajar tu. Catit balik bagi laki dia amal. Baca surah sekian, baca ayat sekian. Laki dia amal, sampai satu masa laki dia kata, teringin nak pergi umrah. Bini dia kata tak boleh. Abang dah tak larat dah, tak sakit. Tak tahu nak berasa dah nak pergi juga. Sakit pun pergi cakap sakit lah. Maka masuk nama. Pergi umrah, mati di Mekah, tanam di Mekah. Hak duk sakit sini, duk rasa bila nak mati lambat. Time dia nak mati, dia terasa nak pergi sendiri. Bayar duit, rupanya ajal dia di tempat yang mulia. Tengok tak ada chance lah. Nak pergi mana-mana. Tapi bila dia nak mati, dia berasa. Itulah yang berlaku kepada ulama-ulama dulu. Seorang ulama nama Imam Yahya Ibn Ma'in rahimahullah. Mak dia, ayah dia mati meninggalkan pusaka 1 juta dirham. Dia guna pusaka itu untuk mengembara, untuk beli kitab, untuk mengaji siang dan malam. Dia habiskan 1 juta duit pak dia tu untuk ilmu, sampai dia nak beli kasut tak ada duit. Sehingga dia menjadi pakar dalam bidang al-jarh wa ta'dil, pakar dalam bidang hadis. Kalau dia kata ni hadis sahih, sahih. Dan kalau dia ni bukan hadis, bukan hadis. Rawi ni adil, adil. Rawi ni fasik, fasik. Dia boleh kenal tiap-tiap orang. Pakar dia. Dan menjadi kebiasaan dia, kalau dia keluar pergi ke Mekah Madinah, pergi haji ataupun umrah, dia akan pergi Madinah 2 kali, Mekah sekali. Jadi dia pergi daripada negeri dia, pergi singgah Madinah, ziarah Rasulullah sembahyang jemaah di Madinah, pergi Mekah, buat umrah. Balik umrah, singgah Madinah lagi. Jadi sekali pergi Mekah, 2 kali pergi Madinah. Masa pergi dan balik, kita tak boleh buat gitu. Travel bukan kita punya. Tapi kalau pergi sendiri boleh. Ada kenalan saya, dia buat gitu. Kalau dia pergi umrah, dia pergi Madinah dulu 2-3 hari, dia pergi Mekah 2-3 hari, dia balik Madinah 2-3 hari. Boleh buat lagu tu. Sebab travel sendiri. Kalau pergi dengan travel kita ada daftar, tak boleh ikut mereka. Kadang pergi Mekah dulu, kami Madinah. Mekah sekali, Madinah sekali. Dia ada 2 kali. Pergi Mekah, Madinah, semayang, ibadat di situ, pergi buat umrah, balik, singgah Madinah pula, baru balik tempat dia. Itulah amalan dia setiap kali ke Mekah. Sekali Mekah, mesti 2 kali transit di Madinah, singgah di Madinah. Takdir Allah Ta'ala bila dia singgah kali yang last, dia meninggal di Madinah. Bila meninggal di Madinah, orang pakat bersembang, yang mati ni ulama hadis yang besar. Jasanya kepada hadis Rasulullah banyak. Harta yang dia dapat, pusaka dia, perapak dia korban untuk mempertahankan hadis Rasulullah. Akhirnya keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah pada masa itu, buat keluar tempat mandi jasad Rasulullah. Tak jasad dia mandi situ. Allah Ta'ala anugerah kat dia, tempat itulah mandi jasad Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Tempat itulah dimandikan jasad Imam Yahya Ibn Ma'in. Kerana jasanya mewarisi apa yang Rasulullah tinggalkan. Itu juga dapat ke Imam Bukhari yang berjasa kepada Nabi SAW banyak. Jadi kita dapati bahawasanya hadis menawarkan sesiapa yang doa minta mati syahid dengan penuh jujur, kalau dia berdoa dengan penuh jujur, Allah bagi kedudukan mati syahid walaupun dia mati atas tilam di rumah dia.
Maka yang tu merupakan motivasi kat kita. Doa supaya kita jadi orang yang berilmu dan beramal. Mudah-mudahan kita mati sebagai orang yang berilmu dan beramal dan berakhlak. Ilmu, amal, akhlak. 3 ni kita himpun pada diri kita. Kerana 3 itulah yang menaikkan para sahabat. 3 itulah yang menonjolkan ulama-ulama besar. 3, ilmu, amal, akhlak. Seperti mana saya baca dulu kata-kata Imam salah seorang ulama daripada Yaman. Dia kata, adalah golongan salaf zaman dahulu, mereka mengisi hidup mereka dengan 3 perkara. Dengan kitab, dengan mihrab, dengan adab. Semua las dengan ba, semua las dengan bi. Kitab, mihrab, adab. Kitab itu lambang kepada ilmu. Mihrab itu lambang kepada ibadat. Adab itu lambang kepada akhlak. Orang salafus salih zaman dulu, mereka mengisi 24 jam yang Allah bagi setiap hari dengan pengisian 3 perkara itu. Dan 3 perkara itu menyebabkan dia dapat pahala sentiasa. Pegang kitab, baca kitab, mengaji kitab, mengajar kitab, dapat pahala. Mihrab, duduk atas ibadat, duduk atas sejadah, baca sembahyang sunat, sembahyang fardu, istighfar, salawat, dapat pahala. Letih dah pegang kitab, letih dah buat ibadat, tidur dengan adab tidur, dapat pahala. Makan dengan adab makan, dapat pahala. Bersembang dengan adab bersembang, dapat pahala. Masuk tandas dengan adab masuk tandas, dapat pahala. Dalam kitab apa saya tulis baru ni? Dalam kitab Imam Nawawi tu, Azkar Imam Nawawi. Nabi SAW ketika masuk ke dalam tandas, baginda memakai kasut. Jadi sunat kita masuk dalam tandas pakai kasut. Kita nak amai ada lain kadang payah nak baca doa masuk tandas, kadang lupa. Cari yang mudah. Yang mudah macam mana? Beli kasut, buh dalam jamban. Tak kira tandas masjid, tandas surau, tandas rumah kita. Walaupun tandas rumah kita merelap, kaki ayam pun tak apa. Disunatkan berkasut ketika masuk tandas. Amai sunnah tu. Dia berkata hadis tu dalam kitab apa? Dalam kitab hak saya jual hari minggu lepas. Kitab apa? Hak kalau hijau. Doa dan zikir harian. Saya buh tu. Oh, payah nak tengok itu. Buka dalam Hidayatul Salikin. Hidayatul Salikin apa ada? Bidayatul Hidayah apa ada? Disunatkan masuk ke dalam tandas sambil memakai kasut. Jadi mudah. Pergi kedai kasut, beli kasut dah murah-murah, yang penting tapak dia jangan lincin, tidak terlentang, tidak. Tapak yang kuat sikit, tak di dalam tandas, tak dalam pintu tandas. Masuk pakai, keluar tak dalam pintu tu balik. Supaya kita mengamalkan sunnah. Kerana saya pernah singgah di 1-2 masjid, ditulis, dilarang berkasut di sini. Dia bercanggah dengan kita. Masjid ajak lagu tu, market tak tahu. Sepatutnya orang dalam masjid kena tahu sunnah-sunnah lagu tu. Supaya kita menggalakkan masyarakat manusia mengamalkan sunnah Nabi SAW dan amalan yang disunatkan. Tu yang senang-senang. Yang senang-senang kita boleh amalkan. Tu apa? Kita sambung lagi satu hadis yang terakhir. Doa yang kedua. Muka surat apa tadi? Hilang dah. 20. Muka surat 20. Doa yang ke-19. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Doa ni Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi SAW, dia kata apa? Ya Rasulullah, alim du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajak kat saya satu doa yang saya boleh baca dalam sembahyang saya. Maka Rasulullah baca doa ni. Lalu diletak oleh Imam Nawawi, baca sebelum bagi salam. Selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam, kalau kita rajin, kita sembahyang seorang, tak ada siapa jadi makmum, kita baca. Kalau kita jadi imam, jangan baca makruh, kecuali dengan persetujuan makmum. Imam tekat fil alamin innaka hamidum majid, bagi salam. Jangan lebih daripada tu. Ini tu imam duk tambah doa lepas daripada tu, makruh. Kenapa? Kesian kat makmum. Makmum macam-macam hajat tu. Kalau sembahyang seorang, silakan baca. Jadi doa ni dibaca di dalam tasyahud akhir sebelum bagi salam. Yang diajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni sesungguhnya daku
Zalamtu nafsi, telah menzalimi akan diriku. Aku telah buat naya kat diri aku sendiri. Bila kita buat naya kat diri kita, apabila yang Allah wajibkan kita tidak lakukan, apabila yang Allah haramkan kita buat. Kita buat dosa, kita tak buat kewajipan, kita telah buat zalim. Mungkin mata kita melihat yang terlarang, mungkin mulut kita bercakap yang terlarang, mungkin telinga kita bercakap yang mendengar yang terlarang, maka kita telah buat naya kat diri kita. Mungkin kita kata, saya tak nak buat naya kat diri saya, kat orang lain tak. Tak. Nabi Adam mengaku buat naya kat diri dia, Nabi dan Rasul. Nabi Adam kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Nabi Adam mengaku zalim sedangkan dia bersih daripada zalim kerana dia maksum. Kita lagi banyak zalim. Maka diajak dalam doa ini, kita mengaku kita buat zalim kat diri kita sendiri. Zulman kasira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah daku dengan keampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah daku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mengaku kita buat zalim kat diri kita, lepas tu kita minta Allah cuci zalim tu. Bila buat zalim mengundang dosa, bersihkan dosa itu. Jadi doa ni lebih kurang doa yang kita baca, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya bukan orang yang layak masuk syurga Firdaus, syurga yang tertinggi. Wala aqwa ala naril jahimi, dan saya tidak kuat untuk menghadapi neraka neraka jahim. Ada orang kritik, oi, doa tak mau masuk syurga mana boleh. Dia baca sekerat, dia kritik dah. Padahal hujung tu nak masuk syurga. Hak awal mengaku dulu. Hak awal macam ni, mengaku kita buat zalim, kita buat dosa, kita buat salah. Bila kita mengaku kita buat salah, kita minta Allah ampun dan bersihkan kesalahan itu. Ujungnya, faghfirli maghfiratan min indik. Ilahi lastu lil firdaus, apa tu? Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, saya bukan ahli untuk layak masuk syurga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, dalam masa yang sama saya tidak kuat, saya tidak mampu untuk menghadapi neraka, api neraka Jahannam, api neraka membakar. Masuk syurga saya tak layak, masuk neraka saya tak mampu. Lepas tu saya nak apa? Fahabli taubatan, berikan kepada saya taubat. Sama dengan sini. Berikan saya keampunan, mana saya nak masuk syurga. Terimalah taubat, saya nak masuk syurga. Awal abang tak mampu masuk syurga, tak layak masuk syurga, tapi walaupun tak layak saya nak masuk juga syurga. Kerana saya masuk syurga disebabkan saya tak ada dosa. Apabila engkau menerima taubat dan cuci dosa saya. Jadi baca sampai habis bukan mana tahu masuk syurga, nak masuk syurga sebenarnya. Tapi hak awal itu mengaku tak layak, hak belakang walaupun tak layak saya nak masuk juga. Sama dengan di sini. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Jadi fahabli taubatan waghfir dzunubi, ujung dia. Jadi doa tu kalau baca keseluruhan menunjukkan kita nak minta Allah ampun dosa, terima taubat, masuk syurga. Sini pun sama. Baca keseluruhan kita minta Allah bersihkan segala kezaliman, dosa yang kita lakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doa ya, hadis dia diceritakan pada muka surat 16 berapa? 161. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku satu doa untuk daku baca di dalam salatku. Baginda bersabda, bacalah ya Allah, sesungguhnya daku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya Engkau. Maka ampunilah daku dengan keampunan di sisimu, dan kasihanilah daku, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagus kita baca di dalam atau di luar semayang. Kita mengaku Allah kita zalim diri kita, dengan itu kita minta Allah ampun dosa, dan Allah Ta'ala kasihani kita, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Doa yang ketiga terkenal Sayyidul Istighfar, kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tak ada soalan ni? Ada? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.